Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan dan pensyarah. Okey, untuk video kali ini iaitu pembentang yang ketiga, kami akan membentangkan mengenai satu, sistem sasiah diri murid atau lebih dikenali sebagai ASDM 2.0. Yang kedua ialah organisasi unit disiplin sekolah. Yang ketiga, prosedur dan panduan pelaksanaan undang-undang dan peraturan sekolah. Sebelum kami membincangkan tajuk ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ahli kumpulan bagi kumpulan yang ketiga. Saya Nur Asfa binti Sarizal. Saya Nur Hidayah binti Rizwan. Dan saya Siti Noorfarhani binti Muhammad Jamil. Okey, baiklah. Sebelum kita pergi lebih jauh, ingin saya menunjukkan satu video kepada rakan-rakan mengenai masalah-masalah disiplin yang sering kali terjadi di sekolah. Mari kita saksikan. Semua dah tengok kan video tadi? Jadi melalui video ini kita dapatlah lihat bagaimana pelajar-pelajar ini melakukan kesalahan-kesalahan disiplin di sekolah. Dan kesalahan-kesalahan ini kita mungkin terlepas pandang ataupun tidak tahu sama sekali ianya berlaku di sekolah. Baiklah, perkara-perkara yang berkaitan dalam video pembentangan ini ialah yang pertama, sistem ASDM yang akan dibentangkan oleh saya. Yang kedua ialah organisasi unit disiplin sekolah yang akan dibentangkan oleh rakan saya iaitu Nur Hidayah. Yang ketiga ialah prosedur dan panduan pelaksanaan undang-undang dan peraturan sekolah yang akan dibentangkan oleh rakan saya juga iaitu Noorfarhani. Baiklah, mari kita saksikan. Apakah itu ASDM 2.0? ASDM 2.0 merupakan cabang modul pengurusan murid yang berkait rapat dengan sistem APDM, iaitu aplikasi online untuk menyimpan segala maklumat murid. ASDM merupakan sistem sasiah diri murid yang bertujuan untuk merekod salah laku pelajar ketika berada di sekolah. Dengan rekod ini, semua pihak yang berkenaan dalam mengakses data salah laku pelajar bagi tujuan mengawal dan mengatasi masalah disiplin dalam kalangan pelajar. Untuk pengetahuan semua, gambar di depan ini merupakan contoh sistem ASDM yang dapat diakses dalam secara atas talian. Sistem ASDM yang ada sekarang ini merupakan sistem yang telah dinaik taraf menjadi ASDM 2.0. Sistem ASDM ini amat mementingkan amalan baik sebagai usaha menggalakkan amalan nilai-nilai murni dalam kalangan murid-murid dalam membantu menyediakan maklumat dengan efektif dan terkini. Dengan cara begini, pengurusan di semua peringkat akan dapat membuat perancangan awal bagi mengatasi dan mengawal masalah disiplin murid dengan lebih teratur dan berkesan. Baiklah, seterusnya bagi tahap penggunaan ASDM yang seperti semua dapat saksikan dalam slide ini, iaitu terdapat 4 peringkat. Yang pertama, sekolah. Yang kedua, PPD iaitu Pejabat Pendidikan Daerah. Yang ketiga, Jabatan Pelajaran Daerah.
Yang keempat, bahagian pengurusan harian sekolah. Baiklah, dalam video pembentangan ini, kami secara kumpulan akan memberi tumpuan kepada ASTM peringkat sekolah. Okey, baiklah, seterusnya kita lihat kepada fungsi utama ASTM. Fungsi utama ASTM terdapat 4. Yang pertama adalah merekod kes-kes salah laku murid. Yang kedua, menyimpan perincian maklumat murid dan sekolah. Yang ketiga, menjana dan memaparkan laporan statistik tentang salah laku murid. Yang keempat ialah menjana surat amaran Ponteng mengikut tahap. Untuk pengetahuan semua, surat amaran Ponteng terdapat 3 tahap, iaitu tahap pertama, kedua dan yang ketiga. Kita lihat kepada seterusnya. Kita lihat kepada tujuan ASTM 2.0. Yang pertama, menambah baik sistem ASTM yang sedia ada. Yang kedua, membantu pihak sekolah dalam proses penentuan hukuman supaya selaras dengan surat perkeliling iktisas serta peraturan-peraturan sedia ada. Yang ketiga, membantu pihak sekolah dalam memantapkan lagi pengurusan disiplin selaras dengan perkembangan dunia teknologi, maklumat dan komunikasi. Yang keempat, memastikan murid-murid yang melakukan kesalahan disiplin ini dapat dibantu sepenuhnya oleh guru bimbingan dan kaunseling. Yang kelima, menjalinkan rangkaian kerja yang jelas antara guru-guru, ketua guru disiplin atau JPKHM, pengetua, guru bimbingan dan kaunseling, murid-murid dan penjaga sebagai pangkalan data disiplin murid dengan menyediakan pelbagai bentuk laporan. Okey, baiklah, seterusnya kita lihat kepada proses kerja dalam sistem ASTM 2.0. Okey, terdapat 2 bahagian. Yang pertama adalah pengekodan kes salah laku murid. Yang kedua ialah iaitu pengekodan amalan baik murid. Baiklah, dalam video ini kita lihat kepada bahagian pertama dahulu, iaitu pengekodan kes salah laku murid. Dalam bahagian ini terdapat peringkat-peringkat iaitu dalam pihak sekolah yang akan menjalankan tugas dalam dalam memastikan murid tersebut melakukan kesalahan disiplin dan mengesahkan kesalahan tersebut. Bagi peringkat yang pertama iaitu guru, guru boleh melaporkan kes salah laku dalam sistem ASTM. Yang kedua, ketua guru disiplin atau GPKHM boleh menjalankan siasatan, dan jika sah murid tersebut melakukan masalah disiplin, maka mereka boleh mencadangkan hukuman terhadap murid tersebut. Yang seterusnya, yang ketiga, iaitu pengetua. Pengetua boleh sama ada menukarkan hukuman tersebut dan mengesahkan hukuman tersebut boleh dijalankan kehadap murid yang melakukan kesalahan itu. Seterusnya, yang keempat, ketua guru disiplin atau JPKHM boleh mengambil tindakan terhadap hukuman yang disahkan oleh pengetua. Yang seterusnya, yang kelima, pembantu pejabat boleh menguruskan fail-fail dan penghapusan surat amaran terhadap murid yang melakukan kesalahan disiplin. Yang seterusnya, yang keenam, guru bimbingan dan kaunseling pula akan menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling terhadap murid-murid yang melakukan kesalahan disiplin ini. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada bahagian yang kedua, iaitu pengekodan amalan baik murid. Dalam peringkat ini terdapat 2 tugas, iaitu yang pertama guru dan yang kedua pelaporan akan dikeluarkan. Yang pertama kita lihat, guru boleh melaporkan amalan baik murid ke dalam sistem ASTM ini sekiranya murid tersebut yang dahulunya pernah melakukan kesilapan akhirnya berubah dalam melakukan amalan-amalan baik di sekolah. Jadi guru itu boleh mencatat atau memasukkan nilai-nilai terpuji pelajar tersebut dalam sistem ASTM. Yang kedua, sistem ASTM itu sendiri akan memproses mata yang merupakan markah dan mengeluarkan pelaporan status sasiah murid. Baiklah, seterusnya kita lihat ke bahagian yang lain. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada ciri-ciri
sistem ASTM. Yang pertama, pangkalan data disiplin, iaitu ASDM 2.0 ini akan menjadi pangkalan data tunggal dalam pengurusan disiplin murid daripada peringkat sekolah hingga peringkat nasional. Data-data dalam sistem ini akan dijadikan rujukan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan. Okey, yang kedua iaitu sistem pemantauan dan pengawalan. Dalam sistem SDM ini, data-data boleh dijadikan asas dalam memantau tahap disiplin dan sasiah murid. Seterusnya, semua pihak boleh berganding bahu dalam usaha membantu murid-murid, terutamanya yang bermasalah disiplin, ke arah kecemerlangan sasiah diri dan akademik. Seterusnya, yang ketiga, iaitu mengutamakan amalan baik. Murid-murid akan digalakkan melakukan amalan-amalan baik dan nilai-nilai yang terpuji untuk meningkatkan status sasiah diri mereka. Dengan pemupukan amalan baik ini, diharapkan dapat mengawal kecenderungan murid-murid melakukan kesalahan disiplin dari semasa ke semasa. Yang seterusnya itu ciri-ciri yang keempat, iaitu pengukuran sasiah. Pengukuran sasiah terutamanya sistem mata atau dikenali sebagai markah diperkenalkan. Klasifikasi berasaskan sistem mata ini boleh digunakan dalam membantu murid-murid terutamanya yang berada dalam tahap high risk untuk meningkatkan status sasiah ke arah yang lebih baik. Iaitu terdapat 5 status sasiah. Yang pertama, terpuji. Yang kedua, amat baik. Yang ketiga, baik. Yang keempat, perlukan perhatian. Yang kelima, perlukan perhatian yang serius. Okey, seterusnya kita lihat ciri-ciri ASTM yang kelima, iaitu kawalan sistem. Sistem ini akan mengawal tindakan atau hukuman supaya selaras dengan surat perkeliling iktisas serta peraturan-peraturan bagi mengelakkan ketidakpuasan hati masyarakat. Sistem ini juga akan mengeluarkan surat-surat amaran dan makluman tindakan dalam bentuk yang seragam dan standard. Okey, seterusnya kita lihat kepada yang keenam, iaitu kes khas. Kes khas ini seperti kes-kes yang hanya dilaporkan dan tidak dan bukan untuk diambil tindakan atau hukuman oleh pihak sekolah. Senarai kes-kes khas ini dibuat dengan mengambil kira surat perkeliling iktisas serta keperluan data-data kementerian untuk dilaporkan kepada Parlimen. Okey, mesti semua tertanya-tanya apakah itu kes-kes khas. Sebagai contoh seperti penyalahgunaan dadah atau perkara yang berkaitan dengan dadah. Seterusnya, bertatu juga dikira sebagai kes khas, dan seterusnya cubaan untuk membunuh diri juga dikira sebagai kes khas. Seterusnya, mesra pengguna. Kemudahan-kemudahan dan capaian sistem yang mesra pengguna ini diharap dapat meyakinkan guru-guru untuk menggunakan sistem ini pada tahap yang maksimal. Seterusnya, yang ke-8, mudah diakses. Sistem ini mudah diakses oleh semua pihak, terutamanya guru di sekolah selain PPD, JPM, KPM, murid-murid dan penjaga. Selain penggunaan laptop dan komputer, sistem ini dirancang penggunaannya sehingga capaian Android dan smartphone. Yang terakhir, iaitu yang ke-9, melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Sistem ini membina rangkaian kerja yang jelas dalam kalangan semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan, sama ada murid-murid, penjaga, guru-guru, pegawai-pegawai PPD, JPN dan KPM. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya berikan pembentangan kepada rakan-rakan yang lain. Seterusnya, kita akan fokuskan kepada bahagian kedua, iaitu organisasi unit disiplin sekolah. Apa itu organisasi unit disiplin sekolah? Menurut Kamus Dewan Bahasa, edisi keempat menyatakan organisasi bermaksud kesatuan yang mempunyai bahagian-bahagian tertentu. Sebagai contohnya, orang-orang dalam sesuatu pertubuhan ataupun kesatuan.
Okey, menurut Zainal Arifin 1998 menyatakan bahawa organisasi itu sendiri merupakan satu kumpulan manusia yang bekerjasama untuk mencapai sesuatu matlamat umum. Jadi, secara kesimpulannya, kita boleh simpulkan bahawa organisasi unit disiplin sekolah merupakan satu organisasi yang mempunyai guru, pentadbir, warga sekolah yang lain seperti PIBG yang berperanan untuk melakukan ataupun mengawasi hal-hal disiplin di sekolah. Seterusnya yang kita dapat lihat ialah berkenaan dengan peranan unit disiplin di sekolah. Okey, yang pertama, mereka berperanan untuk menerapkan asasiah yang baik dalam diri pelajar. Okey, yang kedua, mereka berperanan dalam mengawal disiplin pelajar di sekolah. Okey, yang ketiga, mereka berperanan untuk mengenakan hukuman ataupun tindakan yang bersesuaian dengan kesalahan yang murid ataupun pelajar itu lakukan. Okey, seterusnya ialah berkenaan dengan kepentingan organisasi unit disiplin sekolah. Setelah KPM memperkenalkan Surat Perkeliling Ikhtisas bilangan 9/1975, kita boleh lihat bahawa tugas mendisiplinkan pelajar ataupun murid bukan lagi tertumpu kepada pengetua ataupun guru besar, tetapi tugas tersebut juga boleh diambil oleh guru-guru lain kerana ia merupakan tugas hakiki seseorang guru. Okey, baiklah, kepentingan organisasi unit disiplin sekolah yang lain ialah yang pertama, bagi memastikan pelaksanaan undang-undang dan peraturan di sekolah. Okey, yang kedua ialah menyelesaikan sesuatu masalah disiplin pelajar berpandukan surat-surat perkeliling ataupun ordinan pelajaran yang telah dikeluarkan oleh KPM. Dan yang ketiga ialah memastikan bahawa sekolah ataupun pendidikan di Malaysia ini menuju ke arah kecatatan sifar berkenaan tingkah laku negatif pelajar. Okey, yang keempat ialah berkenaan dengan melantik pengawas ataupun ketua murid bagi usaha menangani isu-isu disiplin di sekolah. Okey, seperti yang kita sedia maklum, setiap organisasi mempunyai jawatan kuasanya yang tersendiri. Hal ini juga sama seperti sekolah yang mempunyai jawatan kuasa dalam organisasi unit disiplin sekolah. Okey, baiklah, jawatan kuasa ini diketuai oleh pengerusi, iaitu pengetua ataupun guru besar. Okey, mereka ini turut memainkan peranan-peranan tertentu dalam hal-hal disiplin sekolah. Okey, seperti yang pertama, pengetua ataupun guru besar bertanggungjawab terhadap isu-isu disiplin di sekolah. Okey, yang kedua, pengetua ataupun guru besar mempunyai kuasa untuk menjatuhkan hukuman seperti hukuman gantung ataupun hukuman buang terhadap pelajar yang mempunyai masalah disiplin yang kritikal. Okey, yang ketiga ialah pengetua ataupun guru besar mempunyai kuasa untuk mengesah ataupun menukar hukuman sekiranya pelajar tersebut didapati tidak bersalah. Okay, seterusnya ialah naib pengerusi yang dijawat oleh penolong kanan hal ehwal murid. Mereka juga turut memainkan peranan-peranan tertentu. Misalnya, mereka ini perlu bertanggungjawab menjalankan siasatan terhadap sesuatu kes ataupun isu disiplin di sekolah. Yang kedua ialah mereka berperanan mencadangkan hukuman yang bersesuaian. Dan yang ketiga, mereka berperanan untuk menjalankan hukuman disiplin tersebut terhadap pelajar yang bermasalah. Okey, baiklah, seterusnya ialah setiausaha dan penolong setiausaha. Setiausaha dijawab oleh guru disiplin ataupun ketua guru disiplin, manakala penolong setiausaha adalah guru-guru disiplin. Okey, mereka ini juga berperanan dalam menjalankan hukuman yang telah ditetapkan oleh pihak atasan. Seterusnya ialah AJK. AJK ini dianggotai oleh guru penyelaras, kaunselor, unit disiplin, pengawas dan lain-lain lagi lah. Jadi apapun ia bergantung kepada pengurusan sekolah itulah berkenaan dengan disiplin. Ada yang sekolah menambah anggota-anggota dalam organisasi unit disiplin dan ada mengikut
Ada juga yang mengikut saranan KPM sahaja. Okey, baiklah, seterusnya kita akan fokuskan kepada bidang tugas guru berkaitan dengan disiplin sekolah, tetapi mestilah berpandukan dengan undang-undang KPM yang telah ditetapkan. Okey, apa itu bidang tugas guru berkaitan dengan disiplin sekolah? Yang pertama ialah berkenaan dengan tata cara pelaksanaan hukuman. Ianya mestilah berpandukan peraturan-peraturan pelajaran disiplin sekolah 1959. Okey, fokus peraturan ini kita boleh lihat ialah melalui pelaksanaan hukuman rotan. Seterusnya ialah peraturan-peraturan yang termaktub dalam surat perkeliling ikhtisas yang KPM keluarkan bertujuan untuk menambah baik hukuman-hukuman berkenaan dengan tindakan ataupun masalah disiplin yang tidak terdapat dalam peraturan-peraturan pelajaran disiplin sekolah 1959, iaitu berkenaan dengan kesalahan-kesalahan ringan seperti kesalahan di dalam kelas, iaitu tidak memberikan tumpuan dalam kelas, tidak memberikan fokus, bercakap di dalam kelas dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga surat perkeliling ikhtisas yang lain yang dikeluarkan oleh KPM berkenaan dengan hukuman yang selayaknya lah yang perlu dilakukan oleh guru untuk menghukum pelajar yang bermasalah. Tetapi hukuman tersebut adalah terbatas dan tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Bermaksud tindakan-tindakan liar guru tidak wajar dilakukan seperti menghina, mencaci ataupun mengenakan hukuman denda yang tidak berasas seperti terpaksa berjemur di tengah panas dan sebagainya. Bagi hukuman rotan, berpandukan peraturan-peraturan pelajaran disiplin sekolah 1959, terdapat garis panduan yang telah ditetapkan apabila hukuman rotan dijalankan. Antaranya ialah yang pertama, pelajar perempuan ataupun murid perempuan dikecualikan daripada hukuman rotan. Okey, dan yang kedua, pelajar lelaki ataupun murid lelaki yang dikenakan hukuman rotan perlulah pelaksanaannya perlulah menggunakan rotan yang ringan sahaja, dan bahagian yang boleh kena rotan ialah bahagian di tapak tangan dan bahagian punggung, tetapi mestilah dengan berpakaian. Okey, yang ketiga ialah hukuman rotan tidak boleh dilaksanakan di hadapan khalayak ramai demi menjaga maruah pelajar tersebut. Yang keempat, hukuman rotan tidak boleh dipengaruhi oleh emosi guru yang merotan, yang menjalankan hukuman rotan tersebut. Dan yang kelima ialah setiap pelaksanaan hukuman rotan mestilah direkodkan siapa yang merotan, tanda tangan perotan tersebut, mestilah ada saksi dan sebagainya. Seperti yang kita sedia maklum, hukuman rotan kini sudah tidak relevan dengan situasi kini kerana zaman dulu tidak sama dengan zaman sekarang. Jadi apa hukuman ataupun tindakan yang guru ingin ambil terhadap kesalahan pelajar perlulah berlandaskan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh KPM. Okey, seterusnya saya ingin berkongsikan sedikit tentang teknik-teknik yang bersesuaian kepada guru-guru untuk mengatasi masalah disiplin yang dilakukan oleh pelajar. Okey, saya bahagikan kepada dua perkara, iaitu yang pertama, teknik yang bersifat umum. Teknik yang bersifat umum ini boleh diaplikasikan di mana kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelajar itu lebih bersifat ringan. Sebagai contoh, mereka bercakap dalam kelas, berbual dengan rakan, tidak memberikan fokus ketika guru mengajar. Jadi, apa langkah yang guru boleh lakukan ialah yang pertama, memanggil nama pelajar tersebut secara berkali-kali supaya pelajar tersebut beri fokus kembali kepada pengajaran dan pembelajaran. Okey, teknik yang kedua ialah setelah dah panggil pelajar tersebut tetapi masih melakukan kesalahan yang sama, guru boleh memberikan amaran awal peringatan ringan kepada pelajar tersebut agar memberikan fokus dalam kelas. Jadi hal ini secara tidak langsung akan memberi kesan juga kepada rakan-rakan yang menonton senario tersebut
untuk lebih memberi fokus dalam kelas dan tidak melakukan dan mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh rakan mereka. Okey, teknik yang kedua ialah teknik yang lebih spesifik, iaitu hukuman yang berbentuk dendaan. Seperti yang kita tahu dahulu, hukuman yang lebih spesifik ni berbentuk rotan, tapi bagi sekarang, keadaan sekarang, situasi itu adalah tidak sesuai ya. Jadi hukuman yang sesuai ialah hukuman berbentuk dendaan. Dendaan yang bagaimana? Dendaan yang memberikan manfaat kepada pelajar itu sendiri, seperti yang kita pernah dengar doktor pernah kuliahkan, iaitu dendaan-dendaan, contoh dendaan seperti memberikan kerja rumah tambahan ataupun menahan pelajar selepas sekolah. Tetapi sebarang bentuk dendaan mestilah merujuk terlebih dahulu kepada pihak pentadbiran. Sebagai contohnya, merujuk kepada pengetua. Sama ada dendaan yang dilakukan oleh guru, yang guru ingin lakukan itu adalah bersesuaian ataupun tidak. Okey, yang terakhir ialah berkenaan dengan keberkesanan hukuman dan denda yang dijalankan dan dilaksanakan oleh guru. Okey, saya ambil di sini adalah dua contoh situasi ataupun dua contoh hukuman yang selalu dijalankan, dilaksanakan di sekolah akibat daripada kesalahan yang dilakukan oleh pelajar. Yang pertama ialah berkenaan dengan hukuman gantung dan hukuman buang pelajar-pelajar yang bermasalah. Jadi dari segi positifnya, kesan positifnya, ya, kawasan sekolah tersebut mungkin akan bebas daripada pelajar-pelajar yang bermasalah. Contohnya kesalahan merokok, ya, mungkin akan wujud sekolah yang zon bebas rokok. Jadi itu dari segi positifnya. Tapi bila kita lihat dari segi kesan negatifnya, ialah kepada pelajar itu sendirilah. Apabila dia dibuang sekolah, digantung sekolah, ia akan mengganggu emosi pelajar itu. Sudah tentu pelajar itu memang mempunyai rekod yang buruk dan perjalanan hidupnya dari segi kerjaya, dari segi kehidupan yang akan datang akan lebih mencabarlah disebabkan rekod buruk yang telah pelajar itu dapat. Okey, dari segi hukuman rotan itu sendiri, kalau dari segi hukuman rotan, kesan positifnya mungkin pelajar tersebut tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi kerana dia insaf dan sedar bahawa kesalahan yang dilakukan itu adalah tidak wajar. Tapi dari segi kesan negatifnya ialah dari segi pelajar itu sendirilah, dia akan memberikan kesan buruk terhadap pelajar itu dari segi emosi terganggu, mungkin keadaan fizikalnya yang terjejas apabila guru itu mungkin melampaui batas dengan merotan ataupun menghukum pelajar tersebut. Okey, itu saja. Saya serahkan pembentangan kepada pembentang seterusnya. Apakah itu guru? Guru merupakan seseorang individu yang hebat yang ditugaskan untuk mengajar, menyediakan bahan dan menyemak kertas jawapan yang ditugaskan oleh pihak kerajaan dalam Ordinan Pendaftaran Guru-Guru pada tahun 1957. Tanggungjawab ini bukan sahaja ditugaskan untuk mengajar, tetapi ditugaskan untuk mendisiplinkan murid dalam Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 9 pada tahun 1975 yang bukan sahaja terletak pada bahu seorang guru besar ataupun pengetua, namun semua guru bertugas dan berhak menjalankan tugas dalam membentuk disiplin seorang pelajar. Institusi persekolahan di Malaysia terdapat panduan disiplin yang telah diberikan, iaitu berdasarkan 3 panduan yang diberikan. Yang pertama adalah peraturan-peraturan pelajaran disiplin sekolah 1959, iaitu Ordinan Pelajaran 1957, buku panduan dan surat perkeliling ikhtisas yang telah diubah dan dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia secara berkala. Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah menerbitkan buku panduan sebagai garis panduan kepada guru untuk menguruskan disiplin di sekolah. Terdapat 6 buku panduan yang diedarkan kepada sekolah yang menjadi rujukan kepada pentadbir dan guru-guru di sekolah. Terdapat 6 buku panduan yang diberikan kepada pihak sekolah. Yang pertama, Panduan Disiplin Sekolah-Sekolah 1981, Panduan bagi Ibu Bapa mengenai disiplin murid-murid sekolah 1982, Panduan Tata Cara Disiplin Sekolah untuk Guru Besar dan Guru 1983, Panduan Disiplin untuk Pelajar-Pelajar 1988, Panduan bagi mengatasi masalah ponting 1994, Panduan Pengurusan mengenangani murid di sekolah pada tahun 2005. Di sini jelas menunjukkan bahawa terdapat 3 individu yang perlu mengambil berat tentang disiplin sekolah, iaitu pelajar, ibu bapa dan guru.
Seterusnya, terdapat 41 perkeliling ikhtisas, iaitu saya memfokuskan 2 perkeliling ikhtisas yang berkaitan dengan kesalahan yang kerap kali dilakukan oleh pelajar di sekolah-sekolah. Yang pertama, surat perkeliling ikhtisas bilangan 6A 1975, iaitu tentang disiplin hisap rokok. Di sini terdapat 6 poin yang akan saya berikan, iaitu yang pertama, maklumkan dalam perhimpunan bahawa rokok adalah dilarang atas sebab kesihatan. Seorang guru ataupun guru besar perlulah menjelaskan bahawa pembuatan rokok ini adalah satu kesalahan disiplin yang boleh dikenakan tindakan sekiranya terdapat pelajar yang melakukan kesalahan ini. Yang kedua, guru besar perlu terangkan tindakan akan diambil sekiranya kesalahan ini dilaporkan. Guru juga sebagai pemantau pelajar-pelajar, bukan sekadar guru besar atau pengetua yang harus mengambil tindakan dan memantau, tetapi guru kelas, guru tingkatan, guru kaunseling, guru disiplin dan guru biasa berhak untuk memantau pelajar supaya tidak adanya kes menghisap rokok. Seterusnya, ibu bapa perlu diberitahu sekiranya pelajar terlibat dalam kes merokok. Hal ini jelas menunjukkan sekiranya berlakunya kes ini, ibu bapa akan dimaklumkan. Justru ibu bapa akan terus memantau anak-anak mereka supaya tidak lagi terjebak dengan perbuatan hisap rokok. Yang seterusnya, bahawa pelajar menjalani sesi kaunseling dan nasihat. Pelajar akan diberikan kaunseling dan nasihat supaya pelajar lebih mengetahui kesan-kesan apabila menghisap rokok, kerana pelajar ini tidak terlalu matang untuk memikirkan kesan buruk dan akibat apabila menghisap rokok. Yang seterusnya, surat perkeliling ikhtisas bilangan 2 1976 tentang potongan rambut murid-murid. Di sini jelas menunjukkan gambar bagi seorang lelaki, bagaimana imej seorang pelajar lelaki untuk memotong rambut. Terdapat 4 sisi, iaitu sisi depan, belakang, tepi, atas. Atas tidak boleh melebihi 6 inci, tidak boleh melebihi cuping telinga di bahagian belakang, dan kedua-dua telinga tidak menutup kedua-dua telinga. Bagi pelajar perempuan, selalunya pelajar beragama Cina dan India, beragama Buddha dan Hindu, pelajar perempuan tidak boleh melebihi paras bahu, tetapi sekiranya hendak berambut panjang, perlulah diikat supaya kelihatan kemas. Berdasarkan Ordinans Pelajaran 1957, Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1959 telah memperuntukkan guru besar dan pengetua sahaja yang berhak untuk menjalankan hukuman. Namun terdapat tata cara yang diberikan untuk menjalankan hukuman, iaitu prosedur yang perlu dipatuhi dalam menjalankan hukuman rawatan adalah seperti berikut. Pelajar perempuan dikecualikan daripada rotan. Hanya guru besar atau guru yang diberikan kuasa, dan hukuman kepada pelajar lelaki dan pelajar perempuan, iaitu pelajar lelaki perlu dirotan secara ringan saja di atas tangan ataupun di atas punggung secara berlapik. Pelajar perempuan berbeza dengan pelajar lelaki, dan tidak boleh berdasarkan perasaan marah, perasaan dendam dan iri hati. Seorang guru harus berlapang dada dan adil dalam menjalankan tanggungjawab. Hukuman yang dijalankan juga perlulah dalam keadaan dan tempat yang tertutup, iaitu seperti di pejabat, diberi kaunseling ataupun diberi guru. Tidak boleh secara terbuka di perhimpunan dan sebagainya. Surat perkeliling seperti yang kita sudah tahu diberikan secara berkala selepas keluarnya dalam Ordinans Pelajaran 1959 tentang kesalahan disiplin. Surat perkeliling ikhtisas bilangan 7 pada tahun 2003 telah menunjukkan dan mengelaskan jenis-jenis kesalahan yang diberikan, iaitu kesalahan jenis ringan, sederhana dan berat yang diberikan kategori, iaitu kita mula dengan kesalahan ringan. Kesalahan ringan contohnya adalah seperti menyimpan misai, janggut, bermain dalam bilik darjah ataupun koridor ataupun kawasan yang dilarang gunakanlah, seperti makan dalam kelas dan pelajar lewat datang ke sekolah. Hukuman yang akan dijalankan dan akan diberikan oleh pihak sekolah adalah amaran dan sesi kaunseling. Di sini bermaksud apabila seorang pelajar itu, contohnya pelajar itu ke sekolah dan seorang pelajar itu bermisal,
tidak perlu terus menghukum atau denda, hanya sekadar untuk memberi amaran dan kaunseling, memberitahulah bahawa kesalahan bahawa memisai ini adalah satu kesalahan ringan. Seterusnya, kesalahan jenis sederhana, iaitu melakukan kesalahan ringan melebihi 3 kali lah, seperti bermisai ataupun makan dalam kelas dan keluar daripada kawasan sekolah tanpa kebenaran, ponting acara rasmi sekolah dan memakai barang kemas ke sekolah. Hukuman yang akan diberikan kepada pelajar iaitu rotan pada tapak tangan maksimum 3 kali. Contohnya, seorang pelajar itu telah diberikan amaran sebanyak 3 kali, iaitu dilarang memisai. Contohnya, pada kali keempat beliau seorang pelajar ini boleh dihukum rotan pada tapak tangan. Yang kategori yang seterusnya adalah kategori kesalahan jenis berat lah, iaitu melakukan kesalahan sederhana secara berulang kali, iaitu kali ketiga. Kesalahan yang berkaitan dengan tembakau dan dadah, terlibat dengan pergaduhan ataupun kekerasan, biadab terhadap guru, merosakkan harta benda sekolah. Hukuman yang akan diberikan kepada seorang pelajar yang telah melakukan kesalahan jenis berat ini adalah rotan di punggung dengan menggunakan rotan ringan berlapis kain maksimum 3 kali. Kat sini bermaksud apabila seorang pelajar itu melakukan kesalahan berat seperti biadab terhadap guru berhak untuk merotan pelajar secara berlapis seperti cara yang telah diberikan. Dinasihatkan guru juga dilarang merotan pelajar secara ikut hati. Okey, seterusnya, apa kesan tidak mengikut prosedur dan panduan dalam melaksanakan undang-undang di sekolah? Terdapat 3 isu yang saya berikan di sini, iaitu individu yang tidak adil. Di sini bermaksud apabila tidak mengikut prosedur yang telah dijalankan oleh pihak sekolah, seorang guru itu menjadi seorang yang tidak adil. Di sini bermaksud guru itu akan merotan ataupun menghukum pelajar dengan penuh perasaan, dengan penuh dendam, dengan penuh marah. Contohnya, seorang pelajar nakal membuat kesalahan yang kesekian kalinya, beliau berasa geram dan menghukum pelajar itu mengikut kehendak hatinya. Yang kedua adalah bermasalah kepada pihak sekolah lah. Di sini menunjukkan bahawa bermasalah pada pihak sekolah ini apabila seorang pelajar mungkin melakukan kesalahan, seorang guru itu melakukan dan merotan, menghukum dan memberi tindakan kepada pelajar, namun ditentang oleh pihak Persatuan Ibu Bapa, oleh pihak guru, pihak luar sekolah yang melibatkan kes polis. Hal ini tertumpu kepada seorang pelajar yang mungkin mempunyai pengaruh, mempunyai yang datang daripada golongan-golongan yang berpengaruh. Ini akan memberi masalah kepada pihak sekolah untuk menjaga nama baik sekolah. Yang ketiga adalah apabila kesan tidak mengikut prosedur ini akan menyiksa pelajar lah. Apabila seseorang pelajar itu mungkin terlibat dengan sesuatu masalah, contohnya pergaduhan, seorang guru perlulah rasional dan tidak berat sebelah. Guru perlu mendengar pandangan dan luahan daripada kedua-dua belah pihak supaya tidak ada keputusan berat sebelah. Okey, kesimpulannya, apabila peraturan disiplin ni dipatuhi dan diikuti dengan mengikut undang-undang yang betul, pembangunan sahsia pelajar akan membantu kemanjaan pelajar. Akan lahirlah individu yang seimbang daripada jasmani, emosi, rohani dan intelek dan juga sosial. Pelajar juga akan lebih berfikiran terbuka, lebih suka untuk datang ke sekolah, lebih gembira untuk datang ke sekolah dan kurang melakukan kesalahan disiplin. Peraturan dan prosedur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia juga dapat mencapai matlamat yang sewajarnya, iaitu dalam membentuk model insan yang berdisiplin supaya pelajar ini akan lebih berhati-hati dan berdisiplin, sama ada di alam pekerjaan ataupun alam dewasa kelak.